Menunjukkan ketibaan yang berbahagia, Dr. Haizat bin Yun, Wakil Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini dif-dif berhormat hadirin mohon berdiri. Seterusnya, lagu Negaraku. Hadirin, mohon duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Dr. Haizat bin Yun, Wakil Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Rahmah Mohamed, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Loman bin Saim, Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Datuk Khalid bin Abdul Kadir, mantan Dekan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Ruzimah Haji Idrus, Ketua Penyelaras Modul Kajian Khusus SSM. Yang berusaha Saudara Muhammad Fadli bin Muhammad Fauzi, Ketua Pengarah Persidangan Saintifik Tahunan Penyelidikan Mahasiswa Perubatan kali kedua. Yang berbahagia Timbalan-timbalan Dekan, Ketua-ketua Jabatan, Pensyarah-pensyarah, Wakil-wakil pelajar Universitas Airlangga UNER Indonesia, Wakil-wakil pelajar seluruh Malaysia, pelajar-pelajar tahun akhir Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, seterusnya hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Musliah binti Ahmad Mustafa dan saya Ang Wan Chen akan mengendalikan majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kehadap Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya, maka kita dapat bersama-sama berkumpul di auditorium yang bertuah ini bagi menjayakan persidangan saintifik tahunan Penyelidikan Mahasiswa Perubatan kali kedua bagi tahun 2010. Hari ini merupakan hari yang cukup bermakna kerana kita bakal menyaksikan pembentangan lisan dan poster hasil iltizam dan kegigihan 42 kumpulan pelajar tahun akhir yang dipantau oleh pensyarah-pensyarah berpengalaman. Usaha ke arah era penyelidikan, striving towards an era of research, nuklean tema yang telah dipilih oleh pihak penganjur pada kali ini merupakan signifikasi penyelidikan prasiswazah sebagai penjana bagi memenuhi kapasiti kemajuan penyelidikan di masa hadapan. Terlebih dahulu, pihak majlis ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada yang berbahagia Dr. Haizat bin Yun atas kesudian yang berbahagia Doktor meluangkan masa bagi menyediakan lagi majlis pada hari ini. Bagi memberkati majlis, dipersilakan Saudara Abdul Malik Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan.
Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini di dalam program Persidangan Saintifik Tahunan Penyelidikan Mahasiswa Perubatan kali yang kedua bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menerima ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami kiranya ilmu-Mu, sinarlah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya pada kami kesehatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa serta kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menghadapi cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiru wa khaira a'marina khawatimu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Allahumma ighfir lana zunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Abdul Malik Muhammad atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Saudara Muhammad Fadli bin Muhammad Fauzi, Ketua Pengarah Persidangan Saintifik Tahunan Penyelidikan Mahasiswa Perubatan kali kedua bagi menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Yang berbahagia, Dr. Haji Rohaizat Yon, Wakil Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Dr. Lokman bin Saim, Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah Pusat Perubatan UKM. Yang berbahagia, Profesor Emeritus Dr. Khalid Abdul Kadir, Mantan Dekan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Dr. Ruzimah binti Haji Idrus, Ketua Penyelaras Modul Kajian Khusus. Yang berbahagia, Timbalan-timbalan Dekan, Ketua-ketua Jabatan, Wakil-wakil pensyarah-pensyarah, Wakil-wakil daripada Universitas Airlanggar, UNAIR Indonesia, Wakil-wakil pelajar seluruh Malaysia dan pelajar-pelajar tahun akhir yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini sebenarnya kita telah membina satu sejarah baru, iaitu dengan menerbitkan 42 manuskrip oleh pelajar-pelajar tahun akhir Fakulti Perubatan UKM. Jadi saya minta hadirin sekalian berilah tepukan gemuruh kepada pelajar-pelajar tahun akhir atas kajian yang amat mantap daripada mereka semua. Syabas saya ucapkan kepada Fakulti Perubatan UKM, kepada Dekan Datuk Lokman dan juga Prof. Ruzimah kerana berani untuk melaksanakan modul kajian khusus atau lebih dikenali sebagai Special Study Module SSM, yang secara umumnya bertujuan untuk melatih mahasiswa-mahasiswi melakukan penyelidikan yang sebenarnya bertaraf antarabangsa, dan kita telah target untuk menerbitkan jurnal-jurnal kita ini di peringkat antarabangsa atau sekurang-kurangnya peringkat kebangsaan.
Profesor Dr. Ruzimah sering kali mengingatkan kita semua, terutamanya saya, bahawa SSM ini sebenarnya adalah satu pembelajaran ke arah melakukan kajian dan seterusnya menerbitkan jurnal yang berkualiti kepada para siswaza, iaitu pelajar-pelajar tahun akhir, sebagai satu batu loncatan kepada kami semua dan semangat supaya kita semua terus melakukan penyelidikan apabila telah mendapat MD UKM. Penekanan kepada penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D, Research and Development, amat penting bagi saya sebagai pemangkin kegemilangan mahasiswa-mahasiswi dan juga UKM. Manuskrip yang kita semua hasilkan ini bukan sahaja mampu melonjakkan kualiti mahasiswa-mahasiswi, tetapi juga menaikkan nama Fakulti Perubatan UKM dan juga UKM itu sendiri. Malah sebenarnya kita semua telah dipupuk dengan rasa kecintaan untuk menerokalah ilmu-ilmu ni. Betul tak? Betul. Walaupun pada mula-mula tu kita rasa macam burden kan untuk SSM ni. Tapi bila sampai peringkat akhir ni, kita rasa macam sangat kagum dengan research kita sendiri. 42 manuskrip. Tepuk tangan. Jadi saya mewakili mahasiswa-mahasiswi ingin menyerulah kepada pihak kerajaan, kepada pihak kementerian supaya dapat memperuntukkan lebih banyak dana kepada universiti, terutamanya pelajar-pelajar siswaza untuk melakukan penyelidikan yang berkualiti dan bermakna. Saya juga mengharapkan agar semua universiti di Malaysia, khususnya UKM, iaitu fakulti-fakulti lain, dapat melaksanakan model penyelidikan yang serupa seperti ini. Ini bukan sahaja untuk menaikkan nama universiti di Malaysia, tetapi juga untuk menyumbangkan ilmu kepada masyarakat Malaysia dan juga masyarakat global. Jika anda lihat di dalam buku abstrak, ada 2 helai kertas A4. Perasan tak? 2 helai kertas itu adalah abstrak daripada pelajar daripada jemputan yang kita jemput khusus daripada Indonesia, iaitu Universitas Airlanggar. Ada 3 orang wakil yang hadir di sini. Jadi ada 1 oral dan 1 poster. Dan sebelum saya berundur diri, ingin saya lontarkanlah satu kisah berkenaan Ibnu Abbas, iaitu seorang ilmuwan Islam. Tatkala beliau ditanya bagaimana beliau mendapatkan ilmu, beliau menjawab dengan lisan yang gemar bertanya dan juga akal yang suka berfikir. Baik itu suka bertanya dan berfikir. Apabila dia berbicara, dia mengambil hati pendengarnya, iaitu bila kita bercakap, kita ambil hati pendengar kita. Dan apabila dia mendengar daripada seseorang, dia akan pasangkan telinganya, iaitu dengar dengan teliti. Dan apabila ia memutuskan, membuat keputusan, ia akan mengambil keputusan yang paling mudah. Renung-renungkan dan selamat beramal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Lokman bin Saim, Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang bahagia Profesor Datuk Khalid Abdul Kadir, mantan Dekan Fakulti Perubatan dan mantan Pengarah HUKM. Rakan saya Dr. Rohaizat Yon yang mewakili Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua-Ketua Jabatan, Prof. Ruzimah, Saudara Fadli, Ketua Jabatan, penyelia-penyelia SSM dari jabatan-jabatan, dan yang saya banggakan, para pelajar perubatan tahun akhir perubatan UKM. Bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam pembentangan kertas kerja yang telah berjaya dilakukan penyelidikannya sepanjang semester yang lalu. Dan saya ucapkan syabas kepada semua, bukan sahaja berjaya melaksanakan penyelidikan ini,
tetapi juga berjaya menganjurkan satu scientific program yang saya kira amat berjaya. Saya juga difahamkan ada rakan-rakan daripada Surabaya, Universitas Airlangga yang bersama-sama dengan saudari. So welcome, selamat datang ke pusat perubatan UKM, ya, dari Surabaya ke Kuala Lumpur. Terima kasih. Dua orang yang menjadi tetamu pada pagi ini adalah orang-orang yang penting, ya. Pertama, Profesor Emeritus Datuk Dr. Khalid Kadir. Saya pasti para pelajar pernah mendengar nama beliau, penerima anugerah Merdeka Award last year. I know you're going to hear his citation afterward because he is our guest and going to deliver the Datuk Amir Abbas keynote lecture. Tapi saya ingin menyebut terlebih dahulu bahawa beliau adalah seorang guru. To most of us here, to your lecturers, he is our teacher, my teacher. Kedua, beliau seorang researcher. I think he introduced research in the faculty. Before him, research but not as advanced and emphasis on research was not there. Number 3, he is an administrator, seorang yang membangunkan hospital ni. Dulunya kita di KCKL, I'm sure he was the one who design all this auditorium, macam mana nak berapa bilik nak ada, berapa tandas di mana. He told me even the plug pun dia kena fikir kat mana nak taruh plug. So that's Datuk Khalid. And last but not least, he is the physician. Dalam bidang endocrine, nama beliau lah yang paling teratas di negara, malahan di rantau dan di dunia. So satu tepukan kepada beliau. Dan terima kasih kerana sudi kembali ke PPUKM. After all, he is our emeritus professor. Although I know the name emeritus terlalu tua untuk beliau, because he still looks too young to be a emeritus professor. Keduanya rakan saya, Rohaizat. Saya harap suatu masa nanti beliau jadi ketua pengarah kesihatan Malaysia. Kita sama-sama main bola dulu. He is a good defender. Because saya winger, selalu bertemu dengan beliau kalau lawan. Because I'm more senior than him, so ada inter year football game, I have to beat him. But usually he beat me. Para pelajar dan para hadirin sekalian, tujuan SSM, Special Study Module, diadakan ialah untuk menyediakan kemahiran penyelidikan di kalangan para pelajar. It's very important. Kenapa penting research diajar, research skill diajar kepada para pelajar? Ialah kerana ada banyak sebab, tapi antaranya pertama, the practice of medicine in the future or of tomorrow may be different from what is being practiced now. Many people term it as the molecular medicine era. We have come to a different era of management of patients, of diseases, and a lot have got to do with the understanding of the molecular basis of diseases. Oleh itu, kamu perlu melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dalam bidang molecular medicine. Kedua, the source of knowledge is vast. Kalau dulu ada buku yang boleh kita refer untuk mengendalikan penyakit, sekarang ni kita ada banyak buku, internet, jurnal dan sebagainya yang ditulis oleh ratusan dan ribuan orang. So you have to choose to find which of these sources are the best and really scientific sources of knowledge. Otherwise, you will be practicing the wrong practice of medicine. Dan untuk itu kena tahu all the research, methodology dan sebagainya untuk memastikan
research methodology dan hasil kajian yang diterbitkan itu betul-betul adalah dibuat secara saintifik. Ketiga, we want all of you to be leaders in medicine. Graduan UKM harus menjadi ketua dalam bidang perubatan masing-masing. Untuk menjadi leader in medicine, you have to do research. You have to acquire, you have to gain, you have to innovate new knowledge, frontier knowledge, so that you can be leaders in the field, not only in Malaysia but in the world. Ya, tidak cukup menjadi seorang doktor sahaja, tapi kamu semua harus menjadi seorang pakar, kemudian menjadi yang terunggul dalam bidang masing-masing, supaya boleh terus menaikkan nama UKM. Jadi saya harap dengan pengalaman yang pelajar telah ada, melakukan pendidikan dan dibantu oleh para pensyarah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pensyarah yang membimbing kamu semua untuk melakukan pendidikan yang mantap. Saya lihat tadi banyak topik-topik yang begitu menarik, ya. I can imagine at the student level, masa saya student dulu, I won't be doing research on antioxidants and genetics, but all of you are now exposed to such kind of research, ya. So saya ucapkan terima kasih kepada para pensyarah yang membimbing saudara-saudari sekalian. So saya harap kamu terus melakukan pendidikan apabila menjadi doktor nanti, supaya saudara Dr. Rohaizat, we prepare you doctors yang betul-betul mantap, boleh melakukan pendidikan untuk Kementerian Kesihatan. Kerana saya percaya a complete doctor ialah seorang yang melakukan perkhidmatan yang terbaik. A complete doctor ialah seorang yang melakukan pengajaran, mendidik the juniors, and a complete doctor harus ada kebolehan untuk menyelidik. So service, teaching and doing research is the responsibility of a complete doctor. So saya ucapkan selamat berjaya dan saya ucapkan terima kasih kepada penganjur, Fadli dan rakan-rakan, syabas kepada Datuk Khalid dan Dr. Rohaizat. Terima kasih kerana hadir ke acara pada pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Lokman Saim atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, tibalah saat yang kita nanti-nantikan, iaitu ucapan perasmian Persidangan Saintifik Tahunan Penyelidikan Mahasiswa Perubatan kali kedua. Untuk itu, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Rohaizat bin Yon untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Persidangan Saintifik Tahunan Penyelidikan Mahasiswa Perubatan kali kedua. Dengan segala hormatnya dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kegemilangan dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Lokman Saim, Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, rakan saya dan juga senior saya, mantan rakan bermain bola saya, yang bagi Profesor Emeritus Datuk Dr. Khalid Abdul Kadir, mantan Dekan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga mantan pengarah Pusat Perubatan UKM dan juga mantan guru saya. Seolah-olah macam saya masih lagi di UKM. It's like, nothing change. Yang bahagia Profesor Dr. Ruzimah Haji Idrus, Ketua Penyelaras Modul Kajian Khusus Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha Saudara Muhammad Fadli bin Muhammad Fauzi, Ketua Pengarah Persidangan Saintifik Tahunan Penyelidikan Mahasiswa Perubatan kali kedua.
Yang bahagia timbalan-timbalan dekan, semua profesor, ketua jabatan, para pensyarah, wakil pelajar seluruh Malaysia, para pelajar Universitas Airlangga Indonesia, seterusnya yang kita banggakan, pelajar tahun akhir Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang bahagia Datuk, Datin, Tuan-Puan, saudara-saudari, para hadirin yang saya hormati sekalian. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan rahmat dan kurnianya dapat kita bersama-sama menghadiri majlis pada hari ini. Dan tahniah diucapkan kepada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, kerana berjaya menganjurkan persidangan ini buat kali kedua. Dan terlebih dahulu saya ucapkan berbanyak terima kasih dan penghargaan kepada pihak jawatankuasa penganjur kerana telah sudi menjemput Yang Bahagia Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk menyempurnakan majlis perasmian Second Medical Undergraduate Annual Scientific Research Meeting 2010 pada pagi ini. Namun demikian, walaupun beliau sebenarnya begitu komited untuk hadir, namun atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, beliau memohon maaf dan menyampaikan salam takzim kerana tidak dapat hadir pada majlis ini dan meminta saya membacakan teks ucapan beliau bagi majlis perasmian pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, selalunya perkara ini kerap berlaku pada saya. Kadang-kadang Tan Sri KPK dan juga Deputy Director General jumpa saya, dia kata, I have a problem. So what is the problem? Actually, I have a problem. Masalahnya, diary dah penuh. My problem is my diary is full. So saya cakap, well, it's not the problem. I can give you a solution. Dia kata, macam mana? I can buy you a new diary. So izinkan saya membaca teks ucapan yang bagi Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, dan I quote, dalam era kemajuan teknologi dan perkembangan dalam bidang kesihatan yang semakin pesat, penyelidikan dalam bidang kesihatan amatlah diperlukan. Ia adalah selaras dengan perubahan pola penyakit dan corak kesihatan persekitaran, pembangunan teknologi kesihatan serta pembangunan dan perkembangan teknologi di peringkat dunia. Sejarah penyelidikan di Kementerian Kesihatan Malaysia bermula dengan penubuhan Institut Penyelidikan Perubatan atau lebih dikenali dengan Institute for Medical Research, IMR, pada tahun 1900. Kewujudan IMR pada masa itu adalah bertujuan untuk membuat kajian mengenai penyakit berjangkit dan kaedah untuk mengawal jangkitan, terutamanya penyakit-penyakit tropika. Di mana pada masa itu, penyakit berjangkit seperti malaria, taun dan sebagainya kerap berlaku di Malaysia. Dan bukan itu saja, kebimbangan, kemungkinan merebaknya penyakit, ekoran daripada kekurangan zat makanan, penyakit cacar dan penyakit anjing gila juga mengukuhkan lagi keperluan untuk IMR ditubuhkan pada masa berkenaan, ya. Dan pada masa kini, untuk makluman para hadirin sekalian, terdapat 6 institusi penyelidikan di bawah di KKM, 6 institusi penyelidikan di KKM di bawah naungan Institut Kesihatan Nasional atau kita kenali sebagai National Institute of Health, iaitu Institut Pengurusan Kesihatan yang pertama, yang kedua Institut Kesihatan Umum, ketiga Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan, keempat Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan, kelima Clinical Research Center dan juga Institute for Medical Research. Setiap institusi penyelidikan ini memberi fokus masing-masing. Misalnya, Institut Penyelidikan Perubatan memberi fokus kepada penyelidikan bioperubatan. Manakala Clinical Research Center memberi fokus kepada penyelidikan klinikal, IKU menumpukan kepada penyelidikan kesihatan awam, Institut Pengurusan Kesihatan atau IPK memberi fokus kepada penyelidikan pengurusan kesihatan, Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan memberi penumpuan kepada penyelidikan berkaitan dengan tingkah laku. Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan pula memberi tumpuan kepada penyelidikan berkaitan sistem kesihatan. Mungkin Datuk, Datin, tuan-puan, saudara-saudari, para hadirin sekalian, memandangkan ilmu perubatan terus berkembang,
maka penyelidikan merupakan satu keperluan dalam meningkatkan ilmu perkhidmatan kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan sangat mengalu-alukan usaha pihak universiti, khususnya UKM, dalam memberikan pendedahan awal mengenai penyelidikan kepada pelajar-pelajar perubatan. Memandangkan, seperti yang dimaklumkan oleh Profesor Datuk Dr. Lokman sekarang tadi, memandangkan mereka, semua para pelajar ini, akhirnya akan berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia apabila tamat pengajian kelab. Maka pendedahan awal sebegini akan membantu mereka untuk lebih berinovasi dan mempunyai daya kreativiti yang tinggi. Adalah diharapkan agar setiap penyelidikan yang dijalankan mempunyai matlamat dan objektif di mana hasil penyelidikan tersebut boleh digunakan dalam perancangan pengurusan kesihatan, promosi kesihatan, pengujudan mekanisme atau peralatan baru yang lebih baik bagi membantu para doktor untuk membuat diagnosis dan rawatan bagi masalah kesihatan yang rumit. Malah adalah menjadi harapan sekiranya hasil penyelidikan yang dijalankan dapat dijadikan asas bagi Kementerian Kesihatan untuk membuat dasar kesihatan negara dalam perancangan pembangunan 5 tahun Malaysia, 5-year Malaysia Development Plan seperti yang ada sekarang, iaitu rancangan Malaysia ke-10. Justru itu, penyelidikan yang dijalankan oleh para pelajar ini tidaklah hanya sebagai prasyarat untuk mendapatkan ijazah semata-mata. Sebenarnya semasa Kementerian Kesihatan membentangkan rancangan Malaysia ke-9 yang lalu, kita banyak menggunakan hasil penyelidikan. Dan apabila kita bentangkan hala tuju kerajaan bagi tempoh 5 tahun dalam rancangan Malaysia ke-9 menggunakan research evidence based, pihak WHO di Geneva sangat impress. Mereka sangat impress dan amat berpuas hati. Malah kita dijadikan model bagi negara-negara lain. Untuk makluman saudara-saudari sekalian, ramai kita dapat pelajar-pelajar fellowships daripada negara-negara di rantau ini dan luar yang datang ke Kementerian Kesihatan untuk mempelajari teknik-teknik perancangan, how to use evidence in decision making, how to translate research into policy and practice. Justru itu peranan tuan-tuan dan puan-puan dalam penyelidikan amat penting. Selain dari itu, bagi memastikan warga Kementerian Kesihatan turut melibatkan diri dalam projek-projek penyelidikan, Kementerian Kesihatan telah menetapkan penyelidikan sebagai salah satu dari 5 elemen petunjuk pencapaian utama, 5 elemen utama KPI bagi pakar-pakar sebelum kita buat promotion. Baru-baru ini saya terlibat dengan urusan naik pangkat bagi pakar-pakar dan juga pengarah-pengarah hospital, pengarah negeri daripada grade super scale A sampailah ke bawah. Dan elemen yang kita tekankan adalah 5 dalam KPI. Pertamanya, performance. They have to show their good performance in line with the Prime Minister's vision, One Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Jadi pertama adalah performance. Kedua, training. Berapa aktif pakar atau pegawai tadi terlibat dalam latihan. Bagaimana, berapa ramai telah mereka latih anggota-anggota bawahan mereka jadi pakar, anggota paramedik dan sebagainya. Yang ketiga adalah customer satisfaction. Keempat, perception. Perception something yang sangat tidak objektif, tapi perception orang lain terhadap kita. Contoh tadi, perception masyarakat terhadap Profesor Datuk Dr. Khalid. The perception, what people feel about us. Dan yang paling penting adalah research dan publication. Kalau ada pakar-pakar atau pengarah-pengarah yang berhasrat untuk mendapatkan grade yang lebih tinggi, A, B, C dan sebagainya, kita lihat adakah research publication tu up to the standard. Adakah research publication tu jurnal diterbitkan dalam peer review jurnal atau tidak. Dan itu adalah keutamaan kita, ya. Maka Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari yang saya hormati sekalian, KKM telah dan akan terus memberikan kerjasama dengan pihak universiti seperti UKM dalam menyediakan fasiliti bukan sahaja untuk tujuan latihan klinikal tapi juga untuk penyelidikan. Pada masa ini, beberapa hospital dan klinik kesihatan telah pun digunakan oleh pelajar perubatan UKM bagi tujuan tersebut. Alah diharapkan agar kerjasama ini akan dapat memberi manfaat kepada pihak berkaitan antara UKM dan juga KKM, dan pihak universiti juga boleh menjemput pegawai-pegawai perubatan dan juga pakar-pakar dari Kementerian Kesihatan Malaysia untuk turut sama melibatkan diri dalam penyelidikan yang dijalankan. Penyelidikan hendaklah juga lebih menyeluruh
merangkumi penyelidikan klinikal, epidemiologi dan sebagainya. Bagi penyelidikan klinikal, bukti-bukti kukuh mengenai keselamatan, kualiti dan keberkesanan setiap ubat misalnya, atau tata cara yang ingin dikeselidiki merupakan antara aspek-aspek yang perlu kita teliti. Selain dari itu, penyelidik juga perlu mematuhi garis panduan good clinical practice, dan saya dipahamkan bahawa pihak universiti termasuk UKM telah mewajibkan setiap penyelidik untuk mendapatkan sijil GCP terlebih dahulu sebelum melaksanakan penyelidikan klinikal ini. Bertemakan striving toward an era of research, saya percaya Fakulti Perubatan UKM akan berjaya melahirkan barisan pelapis untuk memastikan kecemerlangan yang berterusan dalam bidang penyelidikan. Semoga ia boleh dijadikan penanda arasan atau benchmarking kepada institusi pengajian tinggi yang lain. A dream toward a University of International hanya akan dapat direalisasikan sekiranya graduan-graduan yang berkualiti dan inovatif yang mampu membawa institusi pengajian tinggi seperti UKM ke peringkat antarabangsa, antara lain adalah melalui pembentangan hasil-hasil penyelidikan. Melalui penandaan sebegini akan menyemarakkan lagi industri penyelidikan dan pada masa yang sama memberi jaminan bahawa negara tidak akan ketandusan dalam melahirkan para penyelidik yang berjaya. Berteraskan kekuatan, mutu dan kualiti sesebuah penyelidikan tersebut, saya percaya barisan para penyelidik muda di hadapan saya pada hari ini tidak akan menghampakan negara dan akan menghasilkan banyak hasil-hasil penyelidikan yang terbaik. Dan mungkin Datuk, Datin, Tuan-Puan, para hadirin yang saya hormati sekalian, the war for talents melanda dunia ketika ini. Justru itu kita perlu melahirkan para doktor yang bukan saja cemerlang dalam aspek teori, malah dari perspektif kreativiti dan inovasi. Sehubungan dengan itu, pihak universiti perlu melahirkan para doktor yang holistik, berkemampuan dalam semua aspek agar mereka akan dapat menjadi lebih kompeten dan berdaya saing. Malaysia telah menikmati lebih separuh abad kemerdekaan dan tidak mustahil satu hari nanti kita mampu memiliki masyarakat yang mampu berfikir di luar kotak, thinking outside the box, dan mampu mencapai kejayaan yang luar biasa. Adalah tidak mustahil satu hari nanti ada di antara para penyelidik muda di hadapan saya yang akan meraih anugerah Nobel. Ketika itu, institusi pengajian tempatan akan diangkat menjadi menara gading cemerlang, ia akan menjadi tumpuan cendekiawan terulung dunia. Kerana kecemerlangan bukanlah satu standard atau piawai yang terlalu sukar untuk dihasilkan. Ia boleh dicapai, diamal dan dilaksanakan pada setiap langkah kerja yang dilakukan. Ucapan sekalung tahniah dan perhargaan saya tujukan kepada para pensyarah Fakulti Perubatan UKM yang telah banyak mencurahkan ilmu dalam mendidik generasi pelapis yang bakal mengukir sejarah baru dalam bidang penyelidikan negara. Semoga kesemua 42 penyelidikan yang dihasilkan dapat diterbitkan bukan sahaja dalam jurnal-jurnal tempatan, malah saya harap dalam jurnal-jurnal di peringkat antarabangsa. Saya mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Fakulti Perubatan Universiti Kementerian Malaysia dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis perasmian Second Medical Undergraduate Annual Research Meeting 2010. Tidak lupa setinggi-tinggi terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah bertukar lumus bagi memastikan kejayaan aktiviti ini. Akhir kata, marilah kita bersama mengilhamkan harapan dan mencipta masa hadapan. Dengan lapah Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Second Medical Undergraduate Annual Scientific Research Meeting 2010. Dijemput Saudara Angkut. Muhammad Fadli bin Muhammad Sekian, Fauzi. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput Saudara Muhammad Fadli bin Muhammad Fauzi dan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Laman bin Saim tampil ke pentas utama bagi mengiri Dr. Rohaizat bin Yun untuk menyempurnakan gimik perasmian.
Welcome. Please stay with us. 3, 2, 1. Sekarang kita saksikan tayangan multimedia.